أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pengurusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah atas limpahan kasih sayangnya Allah. Allah pilih untuk solat maghrib berjemaah dan Allah pilih pula kita ni duduk saat sementara nak masuknya fardu isya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kalau ikut rekod kehadiran saya kurang memuaskan. Kira anugerah pencapaian cemerlang tu tak dapatlah tahun ni. Dalam sebulan 2 kali, tapi dua-dua kali tak mai pada bulan yang lalu, yakni Disember. Pada trip pertama, kuliah yang pertama sopa malam ni, Jumaat kedua, saya tak sedap badan.
dia lagu sopa nak demam. Jadi atas nama amanah, kalau saya mai juga kok jadi kok lain, depa suruh tutup masjid tuan-tuan, jadi tak syok. Pasal lah ni panas sikit, dia fikir pikuk tu. Kalau batuk sikitnya pun orang semua celek mata, takut ke arah tu. Jadi daripada kita ada isu panjang, baik saya undur diri dulu dengan harapan kuliah yang kedua kita mai. Tiba-tiba kuliah kedua pun tak mai. Jadi kalau janji itu orang kata nak kata munafik tak syok lah. Cuma bersebab seperti tuan-tuan sedia maklum, kuliah kita pada hari Selasa minggu ketiga, pada hari Jumaat tu saya diuji sedikit oleh Allah dengan kehilangan seorang ibu tercinta pada hari Jumaat 10.30 pagi. Jadi saya ni bahasa kampungnya cendah balik lah. Bila balik tak sempatlah kita kata nak mengucap kalimah syahadah di telinga mak tu. Tapi adik-beradik lain sempatlah, pasal saya paling jauh dan saya paling bongsu dari 7. Cuma sempat satu je berkhidmat untuk mak kali yang terakhir, iaitu solat jenazah. Baru ni pun saya dah maklum kepada Surau Munawwarah. Saya minta satu ni je tuan-tuan, pesan ke anak, khususnya lelaki ni, mau ayah nak pesan pergi kat hang ni atas nama ayah kepada anak, dahan anakku. Aku besar hang ni lebih kurang 30 tahun dah, kat 40 tahun dah. Jadi aku tak minta banyak. Bukan duit yang hang bagi bulan-bulan tu tak apalah, terus lah yang tu. Cuma aku nak minta, boleh tak esok ni bila aku tak ada, hang solat jenazah aku. Tuan-tuan, bukan ada payah pun, 4 takbir je. Doa hak kena hafal bukan ada panjang pun, pendek je. Pasal apa? Kita nak pada sudut kualiti. Maaf cakap, bukan nak sebut Tuan Imam tak kualiti, tapi Tuan Imam pun dia ada kerja lain. Dah tiba-tiba kawan tengah duk cuti, AJK telefon, Tuan Imam mai syak ni, syak lagi pukul 9 pagi solat jenazah, ada kematian pula. Dia pun jadi tak apa nak syok, baru pergi mandi kat Sempeneh, baru nak terjun naik balik. Atas nama amanah dia pun balik mai. Jadi dia buatlah, tambah dia buat pasal amanah dia seorang imam. Dia pun sembahyang, no? Apakah doa kepada jenazah ni tu paling lembut lah. Kalau hak kasar sikit, apakah doa kepada mayat ni tu kalau bukan waris. Tapi kalau anak sendiri yang kematian ayah dan ibu, maka dia tukar hak belakang tu. Apakah doa kepada mak saya, apakah doa kepada ayah saya. Jadi semasa solat itu pun kualitinya berbeza, kerana yang berada di hadapannya itu adalah mak dan ayahnya. Jadi tuan-tuan, anak ni bila solat jenazah kita, maka dia akan minta doa seminta-minta yang mungkin. Kerana apa? Diiringi dengan kesedihan, ujian, tangisan yang diuji oleh Allah. Kalau orang lain pun tak apa, tapi sekadar lepas fardu kifayah. Tapi kalau anak kediri, dia lain, no? Jadi itulah hajat tuan-tuan, balik habang ke anak. Kalau jauh, telefon WhatsApp pergi ke dia, no? Wallahu alam. Itu mukaddimah kita. Jadi kita sambung tak mana, lupa dah. Ada siapa-siapa tanda ketua kelas dah? Saya kitab lain. Hadis berapa? Hadis yang keempat. Baru mula lah. Baik, hadis yang keempat. Tajuk besar ni. Apa dia? Iaitu larangan meninggalkan jihad
an Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullahu bil azab. Rawahu Tabrani wa isnaduhu hasan. Maksudnya daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tak perlu kepada kita ni hurai lebih panjang, sebab kita dah kenal, tapi tak ke semua. Sayyidina Abu Bakar seperti sedia maklum merupakan sahabat nombor 1, the one and only, orang putih kata nombor 1. Pada sudut iman dia tiada challenge, jauh daripada kita. Iman sahabat khususnya Sayyiduna Abu Bakar tiada challenge, tinggi imannya. Digelar As-Siddiq kerana mengiyakan kisah ataupun peristiwa yang berlaku terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang lain duk fikir, betul ke tak, betul ke tak, ada hak balik fikir kena teh dulu, Muhammad ni aku baru Islam malah lebih kurang lagu tu. Tapi yang kata Abu Bakar, dia tanya balik, siapa cerita kat hampa Muhammad pi Baitul Maqdis? Dia pun kata dia cerita sendiri. Kalau dia cerita sendiri, lebih pada tu pun ku percaya. Siapa? Iaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Merupakan sahabat nombor 1 dan merupakan khalifah Rasulullah. Tuan-tuan, ada orang dia silap sikit je. Dalam dia duk cakap, dia kata tuan-tuan kata Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Dia silap sikit je. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dia bukan Amirul Mukminin, dia adalah Khalifah Rasulullah. Tu satu-satu untuk dia. Amirul Mukminin starting dia daripada Sayyiduna Umar Ibn Al-Khattab, mula tang tu. Tang Sayyidina Abu Bakar Khalifah Rasulullah. Dia lahir 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Tahun lepas Nabi lahir, tahun ni lahirlah yang nama kata Abu Bakar. Dan dia merintah lebih kurang 2 tahun, 2 tahun lebih. Dalam pemerintahan dia tu berlaku satu peperangan yang sangat besar, yang namanya peperangan Riddah, yakni menentang golongan Nabi palsu. Namanya Musallamah atau Musallimah Al-Kazzab. Nabi bohong, Nabi penipu, Nabi kencing. Ni jenis ni. Bayangkan Nabi baru je wafat, naik Abu Bakar dah ada dah Nabi palsu. Tambah kita akhir zaman ni tak usah duk tanya, ada Nabi Melayu, ada Nabi dia macam-macam pakat nak mengaku Nabi. No? Ni ceritanya pasal tak mengaji. Kadang-kadang mengaji tak kena tok guru. Tu punca dia. Ada orang tanya, ni iklan. Ustaz, ada ubat? Kita pun duk heran, ubat apa ni, kita bukan doktor. Tak, saya ni maaf tuan-tuan, ni iklan. Dalam iklan ni dia ada muhasabah. Ada orang jemaah sempoi, tak pernah tinggal jemaah 5 waktu. Kita kadang-kadang kutip maghrib, kutip isyak, subuh pun kadang-kadang. Tapi dia ni 5 waktu dia dulu. Sah pertama mesti muka dia punya dok tahu dah tentulah tempat dia. Bagus. Cuma dia kata, ustaz saya ni makalah jemaah, tak usah dok tanyalah. Sampai orang panggil kat saya ni mat masjid, punya rajin main masjid. Tapi masalah saya ni, bila mana seusai solat fardu maghrib, habis-habis tu imam baca doa, saya terus naik motor cari but balik. Tu je perangai saya. Bak solat jemaah no problem, tapi bak kuliah ni dia tak boleh duduk ustaz. Dia panas punggung, dia kira nak balik.
Mau kalau balik ada kerja, tak apa. Mau kalau balik uzur, tak apa. Mau kalau balik kecemasan, tak apa. Tapi kalau setakat balik tengok berita cuaca esok hujan kedak contoh, dia ada orang kuning, no? Tapi masjid tuan-tuan tak dengar sangatlah motor tu. Tapi setengah masjid jemaah ramai. Tiba-tiba pas kuliah tak ada siapa. Rugi. Ubat dia senang je, satu je, kena paksa. Kalau ikut perasaan, tobat malah cemuilah ustaz, lengah kaki, lengah pelipat, baik duduk di rumah boleh goyang kaki, kena teh. Padahal lah ni saja bunyi tenenet berhenti dah. Makalah dulu terang sampai pukul 9 puas cari modal ustaz pun. Lah ni saja tenenet bunyi berhenti pula, bukan payah pun. Dia kena paksa. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala katanya, amal ibadat kena paksa dahulu. Tak usah duk kira siapa kata. Nak kira orang kata mampu buat. Dulu tak pernah main jemaah, rasa malu lah ustaz. Saya pernah main depa kata poyo. Hang ni buat kepala warak. Dia akan ada orang lagu ni. Jenis silsilah bola hak dia akan ada punya. Nak kira mulut orang pakai tak buat apa kita. Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah perintah sembelih anak. Ada dia nak heran, orang kata dia gila, tak ada nak heran lah. Allah kata Ibrahim, melih anakmu. Dah lah nak dapat anak tu pun 80 tahun. Dia main kalau nerang dah. Tiap-tiap malam ni kira doa. Anak tak tubaik. Dah tubaik Allah terus melih pula. Makalah kita tuan-tuan iman duk tak mana habis lah. Tapi Nabi Allah Ibrahim tak pernah pun putus asa berdoa. Sebab tu ibu-ibu yang belum ada zuriat, jangan lupa putus doa. No. Tapi ayah-ayah yang masih setia tu hebatlah. No. Setia hujung nyawa. Ada orang ku nikah dengan mu lehau ku nak zuriat, harta madak ku banyak, rumah kat Bukit Jana ni ada 4. Nak pergi kat siapa? Dia marah. Dah mu tak boleh terbaik anak, ku nikah boleh. Dia kata, tika berani dia minta aku tu. Jadi makna kata apa tuan-tuan, Nabi Ibrahim pun minta dapatlah anak, kan? Dah dapat anak seorang, Allah sopi tak jauh nu di Mekah. Nabi Ibrahim duduk di Palestin. Tak anak, tak dengan isteri. Ustaz-ustaz main kuliah ni pun hati duduk di rumah teringat anak. Tak mahu saya pula anak seorang. Heran lah mereka heran. Ni iklan dalam iklan, bukan senang. Mereka kata Ustaz Naim ni heran anak seorang. Orang sebut kata ustaz ni anak ramai. 7, 8, 13. Saya balas senang je. Saya kata nak buat lagu mana anak-anak ni bukan jenis isi borang dapat. Tu dapat ni. Ini kerja Allah Ta'ala. Nak buat lagu mana seorang kok lepas ni dapat 14. Nak ikut mulut orang pakai tak buat apa. Allah suruh pergi letak dekat Mekah. Kalau pergi letak kat situ, makalah ada 7E tahan kira. Kalau pergi letak di Mekah ada speedmat, bolehlah bincang-bincang minta ke dunia. Masalah tak ada apa. Tu hebat mereka diuji. Memang mereka Nabi. Sebab tu Nabi Ibrahim salah seorang Rasul ulul azmi, kerana kehebatan iman dia, ujian yang Allah Ta'ala uji. Dah anak besar boleh pergi melawat Allah suruh sembelih. Kalau Nabi Allah Ibrahim dok kira sagi orang kata dia gila, orang kata dia tak betul, pakai tak sembelih dah. Tapi anak dia kata apa? Sembelih ayah, don't worry. Tu saya tambah. Dia pun sembelih. Nak sebut apa? Nak buat ibadat tu sah dok kira orang. Mula-mula memang malah lah, cemuh lah, terang nak cukup 5 waktu tu. Lama-lama demai kemanisan ikhlas. Macam tu juga mengaji. Orang tanya, hampa tak pergi mengaji ni rasa apa? Seronok. Orang yang sebut seronok tu dia dah dapat kelazatan menuntut ilmu. Contoh lagu ni lah saya bagi, walaupun kurang tepat tapi nak bagi faham. Contoh siapa minat. Tuan-tuan minat apa? Ambil saya lah senang. Minat ikan. No? Pergi mancing ke, mengai ke lebih kurang. Orang yang tak suka, dia boleh kata, duk pergi buat apa ustaz? Cemuh saya. Banyak-banyak minat lah mengai, paling cemuh sekali. Tak mana lazat seronoknya. Pasal kita tak pernah pergi.
Jangan mula pi dan pi kerana nak pi pula kok masjid tak mai terus. Ada seorang Padang tu kata, saya tak lepas pi lah ustaz. Pi market beli sekilo balik goreng. Dah tak minat cakap gitu lah Pak Long. Kita pun boleh beli sekilo tapi minat tang tarik tu. Padahal orang hak minat mengai ni bukan dia makan ikan pun, konak tarik je. Lah kata Pak Long jom ikut pi. Alah aku jenis pi mengai aku tak minat ni. Tak apalah, jom pi lah. Dia ada seorang Pak Long tu. Pi dia pun pi Pak Long takkan duduk saja. Dah lah rokok tak isap, dia saya tambah lah. Nah, ambil buat kai, rot ni, mengai. Dia pun baling pilah. Baling kena hak ramai-ramai 5 orang tu dia paling besar. Start pada tu kerja duk ajak je. Nampak tak? Saya nak sebut kata apa? Jangan duk sembang main. Benda minat ni orang tak boleh cerita, melainkan kita kena masuk duk dalam tu. Beza saya sebut tadi ni kurang tepat sebab apa? Hak tu harus, hak ni wajib. Tapi tak apalah hadis. Makalah tauhid tuan-tuan wajib malah tak malah kena. Pekah cemui tak cemui kena. Tasawuf meluat ke tak syuk ke mana ke kena mengaji. Jadi kesimpulannya dia kena mengaji, dia kena paksa baru boleh rasa kesedapan menuntut ilmu tu. No, siapa tuan-tuan insya-Allah amin. Baik, ini cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lupa nak cerita sikit lagi. Bila wafatnya Rasulullah, naiknya Abu Bakar, maka mai seorang Nabi mengaku dia Nabi. Pasal apa? Pasal orang kata apa? Cari pasal ilmu dia tapi kona kok lain apa semua lebih kurang lah lawan. Bila lawan tentangan sangat kuat. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka percaya Musallamah itu Nabi. Kita sahabat yang beriman ini juga beriman kepada Nabi Muhammad juga Nabi. Ya. Cuma depa hak tipu, kita hak tui. Tapi bila lawan masing-masing kuat. Pasal apa? Kerana masing-masing mempercayai pada percakapan Nabi masing-masing. Rasulullah cerita kat sahabat, makalah hampa ni pergi perang, macam ni kelebihan hampa mati sebagai seorang yang syahid. Macam ni hampa makalah kena tetak di kepala, mati di medan perang, macam ni Allah bagi kat hampa. Duduk di taman syurga, bau dah syurga tu. Tuan-tuan, kelebihan Allah bagi kat mereka. Sehingga kan sebagian ulama sebut ada di kalangan para syuhada meminta kepada Allah untuk hidup balik. Allah kata nak hidup buat nak tambah. Dia kata pasal saya nak bagi tahu dekat kawan-kawan di atas sana betapa besarnya keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan di alam barzakh kepada orang yang mati dalam keadaan syahid. Nabi duk cerita kat mereka pun semangat lah. Masalahnya Nabi mereka hak bohong pun cerita benda yang sama. Bila masing-masing tak sabar dah ready dah, temperature naik habis meter, pum lawan. Bila lawan dia sengit tuan-tuan, kalah. Lawan pula kalah. Masa itulah Sayyidina Umar dia risau kerana ramai sahabat yang hafiz Quran wafat ketika itu. Maka dia pun berbincang dengan Abu Bakar untuk mengumpul ayat-ayat suci Al-Quran untuk dibukukan. Takut-takut nanti dah tak ada dah orang yang hafal Quran. Bila tak ada, tak sampailah kepada kita umat akhir zaman. Ini tuan-tuan antara kita kata kisah sabar-sabi lah. Hari itu pun saya dah cerita tentang Abu Bakar ni, tentang kelebihan dia. Allah iktiraf dia dalam Quran. Siapa-siapa yang menafikan persahabatan Nabi dengan Abu Bakar, hukumnya kufur. Ada dalam Quran. Dahlah pak mentua Nabi, sahabat Nabi, umur meninggal sama dengan Nabi, hari pun sama, maqam pun sebelah. Tu dia tuan-tuan, habis meta sahabat seorang ni. Baik, wallahu alam. Kita tengok dia kata apa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bagi suatu kaum yang meninggalkan ibadah jihad melainkan Allah akan menurunkan azab secara menyeluruh. Cerita di sini khususnya adalah jihad perang.
Sempat, kalau sempat saat lagi ni kita hurai bagi lebih sikit segala jihad-jihad yang ada. Pasal kita tak perang. Di sini maksudnya jihad berkaitan dengan perang. Allah kata, Nabi sebut, tidaklah bagi suatu kaum yang meninggalkan ibadah jihad melainkan Allah akan menurun azab secara menyeluruh. Maksud menyeluruh ni, hak kawan hak tak tinggal pun kena, hak tinggal lagi kena. Sopa lah ni lah. Saya bukan nak menghukum lah ni kita ditimpa bala. Boleh jadi bala, boleh jadi musibah, yakni ujian, hikmah di sebaliknya, wallahu a'lam. Cuma kita ambil muhasabah, kata inilah bala atas daripada tangan-tangan kita yang tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dia hantar bala, dia tak hantar kelompok, dia hantar semua kena sekali. Kawan ni baik ke tak baik ke, atas sebab punca pada kawan ni semua kutibah macam je. Ni bala Allah. Sebab tu tuan-tuan, sebagian ulama sebut kita ni boleh tahan sebab masih ada tok-tok guru. Depa ni sentiasa memuji Allah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah. Sentiasa memuji Allah. Masih ada kekasih Allah, relax. Tapi tengoklah ni, makin lama ulama makin meninggal kita. Allah ambil dah satu, seorang. Bukan selang banyak mana pun. Tahun lepas saja berpuluh ulama meninggal. Lah ni tinggal kita aja. Siapa nak selamatkan kita? Melainkan orang yang betul-betul berpegang kepada agama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Doa tu tuan-tuan selepas subuh, selepas asar. Baik, jihad. Saya tulis dalam hadis yang lain, man mata walam yaqzu walam yuhaddith bihi nafsahu mata ala syu'batin bin nifaq. Allahu Rabbi. Barang siapa mati sedangkan dia tidak pernah berperang dan tidak pernah berniat dalam hatinya untuk berperang, maka dimati dalam satu cabang daripada kemunafikan. Hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu dia. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berperang, kita tak kot insya-Allah. Tapi perang hak besar akan main lagi ketika mana Imam Mahdi, Nabi Isa hak nu akhir. Tapi tak tahu bila. Boleh jadi esok, boleh jadi lusa. Cuma nak sebut takat lah ni kita tak perang lagi. Kira hak pertama kita lepas dah. Nombor dua dia sebut lagi, sesiapa yang mati dalam keadaan langsung tidak ada niat nak berperang. Tidak, saya baca terjemahan. Tidak pernah berniat dalam hatinya untuk berperang. Maksudnya melawan musuh Allah, bukan nak berperang ikut suka hati. Asal tak sama agama, asal tak sama bangsa, cara nak perang. Bukan tu maksud dia. Maksudnya yang menentang agama Allah, yang melawan hukum Allah, maka itulah hati kita kena ada niat nak berperang. Kalaulah lah ni seruan jihad sampai agak-agak kita jemaah Bukit Jana hak ramai ni, siapa nak pergi? Allah tahu. Isteri duduk di rumah, duduk tunggu tu, buat nasi goreng telur dadah, tak boleh pergi saya. Lepas tu tahu hutang rumah tak habis lagi, hutang kereta pun baru mula kemarin. Dah beli X70, tengok member naik syoknya, saya pun buat loan pula. Contoh pasal apa kita ni tak lepas pergi nak pergi. Bukan kata tuan-tuan, saya pun sama lah.
Bukan nak pergi jihad, nak pergi umrah pun meliu pala. Isteri kata, betul ke abang nak pergi pula ni? Kita nak pergi pula. Pasal keadaan lah ni, keadaan lah ni. Bulan 3 ni tuan-tuan, makalah kerajaan lepas bulan 3 ni pergi 1 hari bulan. Kata guru kita yang mulia, kali ni dia kata syok sikit. Walaupun tak boleh rapat dengan Kaabah, tapi special untuk orang naik wheelchair tu, ada harapan lah dekat dengan Kaabah. Mereka bagi tawah dekat dengan Kaabah, pusingan tu tak jauh. Jadi kita hak sihat ni pusingan sopa biasa lah, tapi dia ada kena daftar app tu, dia pilih-pilih lah tim mana masuk tu. Tim kita masuklah kita ni. Jadi dia tak bertolak hang aku, kita je. Jadi makna kata kelebihan tuan-tuan. Masuk raudah pun beratok lah, tuan-tuan boleh pilih tak mana tempat nak duduk, nak sebut kata mudahnya. Jadi peluang hak tangi lama nak pergi tu, doalah kepada Allah, ya Allah aku nak pergi. Syarat kena ada niat nak pergi, mau nak pergi. Mau kalau tak mau, hang ada duit lagu mana pun tak sampai. Ada seorang palung tu duit banyak, mak cakap tu. Siapa cerita? Abang seorang tu di Indonesia cerita kat saya depan Kaabah. Dia kata, ustaz, ada seorang kawan tu duit banyak. Dia ni bukan ada niat nak main kan ustaz, dia atas nama kawan suruh, atas nama pi pun nak melancong. Kenuri buat siap dah, mau gaya-gaya nak pi je, tengok-tengok kena stroke, tak boleh pi. Maka dia kirim duit ganti orang suruh pi. Kawan hak nak pi pun sampai sekat jalan raya, accident, mati celah tu. Nak abang kata apa, tak sampai juga dia pun. Makalah apa, niat tak mau pi. Tapi makalah niat nak pi, ya Allah aku tengin nak sampai di bumi haram, insya-Allah Allah akan panggil kita sampai. Saya pun tak pernah sangka boleh sampai. Ada abang tu satu jemaah dengan kita, brother orang KL. Duduk depan Kaabah menitis air mata, menangis teresak-esak. Abang, apa pasal? Why? Dia saya tambah. Dia kata, ustaz, kawan-kawan kata kat saya, hang ni pakai tak layak lah pi, hang dosa banyak. Ni kawan-kawan jenis lagu tu yang bahaya tu. Makalah hang pi je, berlaku je plek-plek, hang dosa dok pi lah, hang tu dosa banyak. Dia kata, ustaz, saya sedih kat kawan-kawan kata lagu tu, tapi tak apa, saya yakin saya main juga. Saya tak sangka ustaz, lah ni saya duduk menghadap Kaabah. Tuan-tuan, hak biasa pi taulah perasaan tu, hak tak biasa pi ceterai. Duit hak ada tu tak tahu nak buat apa, insya-Allah pi. Saya bukan nak promote, tuan-tuan pi dengan siapa pun pi lah. Yang penting sampai di Mekah dengan Madinah. Ada orang nak ambil hak murah. Weh, ustaz mahal 6,000 ustaz noh. Ish. Saya, kawan saya tu 3,000 lebih je. Try pi tengok. Takut pi esok lusa balik je. Dia tak ada 3,000. Nabi cakap ibu boleh RM30. Baik, sikit lagi. Makna kata apa tuan-tuan, di kalangan orang munafik, kalau ada perangai hak jenis lagu tu, tak ada niat langsung. Kalau kita ni sedang berjihad, dia tak rasa nak keluar jihad, dia tak rasa nak keluar perang. Orang hak jenis lagu ni matinya dalam keadaan munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munafik bahaya nak hurai depa saja pun tak ada dengan masa kita. Minta simpanglah tuan-tuan daripada munafik. Tuan-tuan mungkin susahlah. Ni haduk depan ni bahaya. Dia cakap dia kena buat. Orang depan ni. Tu saya kata ceramah semua boleh ceramah. Tapi seiring dengan amal itu susah. Sebanyak mana hang cakap, hang kena amal. Kalau hanya sekadar cakap kosong, ingat Allah bagi amaran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mu jangan cakap saja benda hak mu tak buat. Boleh jadi kepada kita pak ni, cakap kat anak suruh buat hak nu, buat hak ni kita tak buat pun. Apa Allah tekan pula, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Allah kata aku cukup geram sungguh. Ni bahasa saya lah. Tuan-tuan, Allah geram ni kira habis meta. Kita hidup pun makan hak dia bagi, hidup dia bagi, bumi dia bagi, rumah dia bagi. Kalau dia kata geram, habis. Aku cukup geram orang hak jenis cakap pandai buat tak. Jangan buat ni. Yang mana yang ada jawatan, yang mana yang ditanggungkan taklif ke atas, tanggungjawab ke atas dia, maka kena jaga dengan ayat ni. Jangan cakap pandai hang pun tak buat. Sebab tu bahaya tuan-tuan. Ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kembang sikit boleh? Saya nak sebut beberapa jihad. Pasal yang ni tentang perang, ni mungkin kena dalam kehidupan kita seharian insya-Allah. Jihad secara umum boleh difahami 3 maksud. Yang pertama, jihad dengan ilmu dan lisan, seperti mengajar masyarakat. Macam saya duduk ni lah. Saya ni tuan-tuan berkongsi je, bukan mengajak pun. Kongsi apa hak tahu. Kita bukan tok guru. Menyebarkan keselamatan dan Islam, menerangkan hakikat agama, syariat dan iman. Ni jihad. Menyampaikan ilmu. Tuan-tuan belajar ilmu, teruk dah, penat dah, penat. Itu dikira jihad. Sungguh jihad tu al-jahdu, kesungguhan kita mengajar, kesungguhan kita menuntut ilmu. Nak kira penat? Ya, penat tuan-tuan. Kadang-kadang saya cancel apa, sebab kita ni jihad tak kuat. Nak bagi kuat tu, nak bagi sentiasa pi lepas pi, nak kena sebelum pi nak kena study dulu. Dah pi pula kadang-kadang siang kerja letih, malam kuliah, esok kuliah pula, kuliah duha pula. Orang lain lah contoh. Letih tu. Sebab tu kadang-kadang tok guru pun kadang pas ke parit. Kalau hak jenis ceramah jauh-jauh, dia pakai driver, pakai kereta besar. Dah pakai kereta besar, orang mengata pula, ustaz ni pakai kedarah dia orangnya. Dia kata lagu tu pula. Kalau ustaz tu main naik dalam kereta, ustaz apa naik dalam kereta, ting pun tak kena. Susah. Mana kata jihad tak? Jihad. Imam Syafi'i berhijrah sana ke sini, Imam Bukhari sana ke sini. Kenapa? Mencari ilmu, tuan-tuan sekalian. Itu juga jihad, no? Yang kedua, laju-laju, jihad dengan harta, seperti membelanjakan harta di jalan Allah. Yang ni selalu kita sebutlah, infakkan harta kita ada hurai dah hari itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pesan guru saya dalam satu kuliah, mak cakap tuan-tuan, tak setuju pun okey. Dia kata tuan-tuan ni penduduk Bukit Jana mungkin lain kot. Ni cerita di Kedah. Tuan-tuan buat bendang, dia kata. Tuan-tuan mugak bagi besar, tuan-tuan mugak lah. Daripada bukan bendang, buat jadi bendang. Usaha titik peluh. Boleh dah 3, 4, 5 relung habuan kita. Tiba-tiba bila kita ni dah uzur, kita bagi semua ke anak. Bagi semua ke anak, tak ada langsung untuk kita. Tuan-tuan, pasal jadi banyak kes anak tukar nama pi ke depa semua. Lah mak ayah merempat. Kita bukan nak sangka buruk ke anak, tapi benda ni dengan harta dia akan jadi. Baru tadi ya sembang dengan sahabat saya, berlaku tuan-tuan. Ninggai mak kadang pak dah uzur tu. Dah uzur bangun tak boleh. Waktu tu bincang dah. Siapa lagu Piramli tu lah. Bincang dah. Lah dia tepuk meja ni tak adil. Sungguh. Dengan harta serban panjang mana ekor pun dia akan tergugat. Dengan harta serban besar antara mana punya lilit pun sampai nak masuk masjid tak boleh, akan luruh serban tu. Hanya kenapa harta. Jadi kata guru kita, lebih baik paling kuranglah tuan-tuan bahagi 2. Pasal anggaplah hak tu duit KWSP kita. Ni cerita orang kampung lah. Tuan-tuan duit pencen. Anak kerja depa dah ada KWSP depa. Depa ambil pula KWSP kita, untung ke depa. Kalau depa ambil buat sesuatu untuk kita, dividen untuk akhirat, tahan kira. Ni pengusi ni apa nama harta pak saya lah, lebih kurang 100,000. 50,000 saya dah ambil dah. Ni 50,000 ni untuk wakaf lah. Dengar kata masjid pun speaker tak clear. Ni contoh.
Tentera ni tak clear lagi, pelik lah. Noh dengar kata muslimat tak dengar. Tahu mana kita dengar? Tak, pasal kalau kuliah depa lena ustaz. Contoh. Aku meluat ustaz ni, contoh. Masa kuliah ustaz je lepa lena, macam tak dengar ustaz weh. Jadi lah ni lagu ni lah 50,000 ni habuan kot pengusi nak tambah lagi 14 belakang speaker tu. Contoh, setiap kali kita mengguna mikrofon ni dapat pahala kita. Tu kalau anak cerdik, dia cerdik untuk pak dia. Tapi kalau anak cerdik untuk dia semata-mata, kita putih pam tak ada. Ni dengar kata mat tu mati dah. Mat mana? Hak duk kek jana tu, lorong 14 rumah hujung kali bom biru. Ni saya tambah lah tu. Kena rumah siapa nasib lah. Contoh. 200,000 tinggal dalam bank auto noh. Habis tu dia tak buat apa, hantau dah. Harta meredak duit kat anak dia semua. Lepas tu pula kena pula anak dia, Allah, serabut belakang. Awat. Hak sulung tu doktor. Bukan doktor hospital, doktor sendiri. Oh tu noh. Nombor 2 tu isap gam, macam-macam gam, gam tayar, gam uhu dia isap semua. Habis duit dia. Nak rugi siapa? Rugi kita. Jadi makna kata biar separuh tu habuan kita. Masjid buat iklan, ni kami nak tambah ruang ni solat untuk belakang lagi pasal muslimat ramai. Sejak speaker banyak ni nak ramai pula. Contoh boh habuan kita. Setiap kali orang pijak kita dapat pahala. Ni saya cerita, kalau tak praktik kita tak tahu, dan kita pun tak nampak. Nak nampak bila ustaz tahu esok ni. Sebab tu Quran pesan banyak dalam Quran. Saya dah sebut dah, tu tak sebut dah. Kira banyak peluang kita telah bagi. Kenapa? Dengan infak, sedekah. Ada orang dia tak mampu sedekah, dia bagi idea. Saya rasa aircon tak payah dah kot, sejuk dah ni. Sampai hari tu imam pun sengak bila tu je, kerah. Oh tu noh. Buang sikit boleh tak? Buang contoh. Dia tak ada duit tapi dia ada idea. Guna idea dia. Kita ada duit tapi kurang cerdik, kira nak tambah aircon dia. Contoh. Maka kita pun nah duit ni, buatlah apa pun tapi wakaf untuk saya. Saya nak wakaf duit ni habang untuk saya mati esok ni. Hak tu tuan-tuan juga dikira sebagai jihad. Bagaimana Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi. Sebut sahabat Nabi lagu ni. Pasal apa kalau cerita pasal infak harta ni, orang cerita berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar. Cerita pasal Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tuan-tuan ahli korporat noh, ahli korporat. Kalau duk zaman kita Tan Sri kau semua duk ke dia tu. Pingat ni kira paku penuh ni. Maka kalau ada hidup zaman lo ni, harta dia banyak, tapi banyak harta dia siapa? Antara sahabat dijamin syurga. Abdul Rahman bin Auf wafat dia bukan tinggal mahal sopa kita tu ibu-ibu, bukan mahal bentuk rama-rama kora-kora lebih-lebih dah, tinggal jongkong mah tu nak kena takek pula. Nak habaq kata banyaknya harta Abdul Rahman bin Auf, tapi tengok mati dia, siapa dia? Dijamin syurga. Nak sebut kata nak kaya tak salah, tapi biar kaya tu kena. Bahkan ada tok guru galakkan, suruhkan anak murid dia kaya. Kenapa? Nak capai maksud Quran. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah sebut sembahyang, sebut zakat. Sebut sembahyang, sebut zakat. Maksud zakat tu orang hak mana boleh bayar? Orang hak ada duit, hak ada harta. Miskin nak zakat ke mana? Terima zakat. Maksud saya apa tuan-tuan sekalian? Orang duk cerita pasal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Abdul Rahman, tapi jarang orang cerita pasal Nabi. Sedangkan Nabi, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, ada tak saya silap? Orang selalu cerita pasal Nabi, sedangkan sahabat juga memberi, sahabat juga infak, Abdul Rahman juga infak, Sayyidina Osman juga infak. Tapi pasal apa cerita pasal Nabi? Nabi ni memberi, Nabi ni suka sedekah. Tuan-tuan, kalau Nabi tengah pakai baju, sahabat-sahabat lintah mai, ya Rasulullah, baju segak lah, kalau merah menjalah, jumpa kat lembu ni mampuh ni, tu saya tambah lah baju saya lah. Nabi pun buka, nah ambil kat balong jubah luar nak ambil, bagi lagu tu je. Gaya nak pakai jubah lain pula, orang lain pun lintah, Rasulullah cantik, saya kepala bau sama elok, tu saya tambah lah, cantik tu, butang pun comel. Nabi kita segak ke? Segak. Nabi kita nak ambil kat hang balong ni. Tuan-tuan boleh buat lagu tu. Tuan-tuan buat kat saya pun saya tak bagi lah. Orang tak jubah merah jalan nak pinjam duit, tak boleh lah, pasal ada selai ni je. Mau kalau buah hak ni jam terus.
Saya nak sebut apa tuan-tuan? Rasulullah. Pasal apa orang nak contoh pasal Rasulullah? Kerana sebahagian ulama sebut memberinya Sayyiduna Abu Bakar contoh. Dia bagi yang dalam bank, contoh ada 400, dia bagi 400. Tapi yang kekal masih ada. Contohnya tanah dia. Tanah di sana masih ada, di sini masih. Ini contoh sahaja. Kira bukan keseluruhan lagi. Begitu juga dengan Abdul Rahman bin Auf dan seumpama sahabat lain. Tapi Rasulullah dia bagi keseluruhannya. Tapi jangan kata Nabi miskin, Nabi kaya. Tapi kekayaan Nabi hanya singgah sementara pada diri Rasulullah dan juga ahli keluarganya. Saat ketika mana solat, Nabi mengimamkan solat, habis bagi salam, Nabi teringat, Nabi terus keluar. Sahabat heran, duk biasa Nabi bunyi dah. Bunyi dah. Saatnya tu. Sikit tuan boleh tu. Boleh. Hilang. Amai balik. Makna kata Nabi keluar. Bila keluar, sahabat ni heran. Duk biasa Nabi wirid dulu. Tunggu sahabat, tunggu. Tuan-tuan wirid ada lah. Kami tu Syekh Nuruddin PD attack. Saya tak ada lah sebab mak saya meninggal hari tu. Malam tu dia main dia attack, kawan-kawan cerita. Dia suruh wirid. Dia suruh wirid pasal zaman Nabi. Wirid sunnah, dia kata. Sunnah. Ya, memang sunnah. Tapi kita lepas pagi salam keluar terus. Sayanglah. Nak kencing tak apalah. Ada kerja tak apalah. Tapi setiap keluar melewat rugi. Dari situlah kita minta ampun ke Allah ramai-ramai. Tak apa, tu contoh. Nabi keluar, sahabat tunggu. Duk tak lama Nabi main. Ya Rasulullah, pasal apa? Buat pasal apa? Dak duk biasa Nabi lepas pergi salam kita wirid ramai-ramai. Lepas tu Nabi terus keluar ni, ada apa problem kah? Lepas pergi salam tu aku teringat ada sebentuk cincin mah di rumahku. Maka aku terus balik ambil dan berikan kepada orang yang memerlukan. Tuan-tuan, di sini nak habaq kata tidak ada satu pun dunia di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan nak suruh buat sampai tahap teratu. Saat lagi ni balik pergi jual habis apa suruh. Makna kata biar ada sebahagian harta merdak kita untuk dividen akhirat kita esok ni. Pasal nak harap amalan ni kita pun tak tahu. Macam saya sebut itulah. Nak harap solat pun tak tahu kat mana. Nak harap puasa pun mulut tak jaga. Nak harap ni tak tahu lah ustaz. Jadi insya-Allah lah sedekah ni saya cubalah. Yang penting jangan buka mulut cerita ke orang. Bila cerita ke orang habis muflis kita esok ni tak ada apa. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung sikit lagi hadis ni. Hurai tak dah habis, loceng telah pun berbunyi. Pasal tuan-tuan masjid tu nak kena azan. Yang baik daripada Allah, yang kurang cantik itu jika terasa tersinggung di hati, saya mohon maaf tuan-tuan. Dan insya-Allah jumpa pula lusa. Cikgu kan? Dah jumpa pula dah. Dah jumpa pula. Esok lusa. Esok dah lah lusa hari Ahad. Insya-Allah kita sambung hadis ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله وسلم عليه وسلم في المرسلين